Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس علما سهل الله به طريقا إلى الجنة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا الصراط المستقيم. Kita mulakan kuliah kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang dihormati seluruh pegawai dan ahli jawatan kuasa Masjid Kampung Sungai Lang Baru, seterusnya sidang jamaah muslimin muslimat, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas hidayah dan taufik yang Allah berikan ke atas kita. Kita sama-sama dapat hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala bagi kita melaksanakan tanggungjawab ataupun kewajipan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu kita dapat menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah. Alhamdulillah. Dan seterusnya, alhamdulillah, syukur pada Allah, Allah berikan lagi peluang, Allah berikan lagi kesempatan kepada kita untuk terus istiqamah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan, sama ada yang wajib ataupun yang sunat, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bekalan kita di akhirat nanti untuk kita bawa menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan seterusnya, alhamdulillah, tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah, pada malam ini kita dapat bertemu dan alhamdulillah kita berada di bulan Syawal, masih lagi awal lagi, tuan-tuan ya. Hari ini hari yang ke berapa? 6 6 Syawal betul 6 Syawal ya, 6 Syawal ya. Kita tak sampai lagi 10 Syawal, baru 6 Syawal ya. Maknanya kalau ikut tu masih lagi mood ya, mood apa orang panggil, mood raya lah ya. Cuma dia tahun ni cuti sekolahnya dia awal, tapi dia punya cuti raya tu dia tak lama sangat lah ya, tuan-tuan ya. Itu masih lagi ya, peringkat masih lagi ya. Kita lihat ramai yang ya masih lagi ya, melaksanakan ya, ziarah menziarahi. Mungkin ya, lepas kita ya, ada yang mungkin lepas isyak ni ya, ada nak pergi apa baraan ya.
Dia biasalah tuan-tuan dia, sebab masih lagi mood raya. Dan alhamdulillah tuan-tuan, kita telah melampasi bulan Ramadan, ya, dan mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan yang lepas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita terus, ya, dengan puasa yang ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan yang lepas, mudah-mudahan akan memberikan kesan di dalam diri kita, ya, dan kita terus dapat istiqamah dalam melaksanakan ibadah-ibadah, khususnya ibadah yang wajib, dan seterusnya istiqamah dalam melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ini saya diberi peluang untuk memberikan kuliah di Masjid Kampung Sungai Lang Baru. Dan seperti mana yang tuan-tuan maklum, sebelum ini hari Isnin, ya, malam minggu ketiga, ya, disampaikan oleh arwah Ustaz Muhammad, ya, Abdul Rahman, ya. Itu di antara guru, ya, tuan guru yang kita kenali. Saya lagi lah tuan-tuan, waktu dia bertugas dulu, saya bersama dengan Al-Fadhil arwah Ustaz Muhammad ni, waktu Ustaz Muhammad bertugas di Pejabat Agama, ya, sebagai penyelaras masjid daerah Kuala Langat. Maknanya dalam beberapa tahun lah, lebih kurang, tak silap saya, sebelum dia pencen tu lebih kurang 5 tahun ataupun 6 tahun lebih kurang tuan-tuan, saya dapat bersama-sama bertugas dengan arwah Fadil Ustaz Muhammad bin Abdul Rahman. Dan kita doakan mudah-mudahan segala ilmu yang disampaikan kepada kita, ya, mudah-mudahan sebagai saham, ya, Al-Fadil arwah Ustaz Muhammad di akhirat, insya-Allah tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ini, bermulanya hari ini, insya-Allah saya akan menyambung kuliah Fadil Ustaz Muhammad Abdul Rahman, tetapi dalam bab yang lain ataupun kitab yang saya bawa ialah kitab Halal wal Haram fil Islam. Kitab halal dan haram dalam Islam yang dikarang ataupun yang ditulis oleh Al-Alamah Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimallahu ta'ala. Dan untuk makluman tuan-tuan, Al-Alamah Dr. Yusuf Al-Qaradawi pun telah meninggal dunia, telah meninggalkan kita. Kalau tak silap saya, dalam lebih kurang 2 ataupun 3 tahun yang lepas lah. Lebih kurang lah tuan-tuan, 2 ataupun 3 tahun yang lepas, ya, Dr. Yusuf Al-Qaradawi meninggalkan kita, ya. Dan alhamdulillah banyak buku-buku yang ditulis, ya, dikarang oleh Al-Alamah Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dan salah satunya apa yang kita nak bincangkan pada malam ini dan seterusnya ialah kitab Halal wal Haram ataupun halal dan haram dalam Islam. Dan kalau ikutkan asalnya tuan-tuan, kitab ini di dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab, tetapi diterjemahkan, alhamdulillah telah diterjemahkan oleh bukan calang-calang juga tuan-tuan, iaitu Datuk, ya, Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri, tuan-tuan, ya, sebagaimana yang kita kenali lah. Dr. Zulkifli Al-Bakri, dia pernah menjawat mufti wilayah dan seterusnya menjadi menteri agama, ya. Dan sekarang ni beliau banyak, ya, sebagai penasihat lah, ya, terutama dalam musyawarah, dalam muzakarah, fatwa kebangsaan dan sebagainya, ya. Dan merupakan, ya, guru yang pernah saya sama-sama, ya, talaki dengan beliau. Sebab tu saya bertugas dulu di JAIS, kami khususnya kami di bahagian undang-undang keluarga pernah, ya, bertalaki lah kitab bersama dengan Dr. Zulkifli Al-Bakri. Tuan-tuan, mudah-mudahan kitab yang ada ni tuan-tuan, yang telah diterjemahkan dan telah ya, kalau ikutkan kitab yang ada pada saya ni tuan-tuan, adalah yang telah diterbitkan ataupun oleh pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM,
Tuan-tuan ya, mudah-mudahan ada manfaat kepada kita semua tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati, sedikit ya sebelum saya nak mulakan kuliah kita dalam merujuk kepada kitab halal dan haram dalam Islam ni, dia kalau ikutkan tuan-tuan, kitab ni tebal sebagaimana tadi Imam Nawawi sebutlah ya. Dia ada kitab ni tebal tuan-tuan, dia dan ada 4 bab ya, ada 4 bab. Ya, satu bab tu ya, yang pertama, bab pertama yang membincangkan prinsip-prinsip Islam berkenaan halal dan haram. Yang kedua ya, halal dan haram dalam kehidupan orang Islam. Yang ketiga, halal dan haram dalam perkahwinan dan kehidupan berkeluarga. Dan yang keempat, yang bab keempat, halal dan haram kehidupan umum Muslim. Ada 4 bab tuan-tuan, tapi kita tak pastilah 4 bab ni berapa lama kita boleh khatam lah ya. Sebab pengalaman saya, kitab halal wa haram ni tuan-tuan, di antara masjid yang saya bawa kuliah, salah satunya di Masjid Bandar Saujana Putra BSP ya. Masjid BSP tuan-tuan, ataupun dulu Surah Al-Ikhlas, tapi Alhamdulillah ya, bermula tahun lepas ya, dan telah dirasmikan baru-baru ni oleh tuanku ya. Saya bermula mengajar kitab Wal Haram fil Islam ni di Masjid BSP sekarang ni, ataupun Surah Al-Ikhlas dulu, bermula tahun 2018. Baru masuk bab yang ketiga ya, baru masuk bab yang ketiga daripada 2024 baru masuk bab yang ketiga lah. Tuan-tuan ni berapa lama tuan-tuan? 18, 19, 2000, campuran PKP lah ya. PKP jalan juga tuan-tuan, online lah ya, online masa tu 2020, 2021, lebih kurang 5 tahun lah tuan-tuan ya, baru sampai bab yang ketiga di Masjid BSP. Itu salah satunya lah. Yang kedua di Surat Taman Perwira, itu baru satu bab ya, satu bab. Yang kedua surau As-Salam Bandar Sungai Mas, itu pun baru masuk bab yang kedua ya. Maknanya nak sebut tuan-tuan, ada 4 bab, kita tak pastilah bila kita dapat khatamkan ya tuan-tuan ya. Sebab BSP itu laju, sebab dia sebulan 2 kali, Selasa minggu pertama dan Selasa minggu ketiga. Itu dia boleh cepat sikit lah tuan-tuan ya. Okey, oleh itu tuan-tuan, maknanya seberingkas lah sedikit untuk makluman tuan-tuan. Ada 4 bab, dan tengok nanti macam mana kalau kita tak boleh, kalau rasa tak perlu beli pun tak apa, kita post setiap bab tu ya. Bab 1 kita post state dulu. Kalau kita nak tengoklah tuan-tuan ya. Kalau rasa tidak perlu, kalau tuan-tuan rasa seronok nak beli kitab, beli. Tuan-tuan ya. Saya tuan-tuan kalau beli kitab ni, kalau orang tanya saya, ustaz beli kat mana? Saya suka beli kat Pasar Jawa je. Sebab Pasar Jawa ni tuan-tuan, dia ada kedai tu tuan-tuan dia senang ya. Dia tak adalah mahal-mahal tuan-tuan ya. Ni harganya dia tak adalah, walaupun tebal, tapi alhamdulillah tak sampailah RM100 ya. Lagi kalau banyak tu mungkin dapat kurang lagi lah tuan-tuan ya, insya-Allah, sebagai rujukan kita bersama. Oleh itu tuan-tuan, insya-Allah dalam lebih kurang 4 bab ini kita cuba bincangkan. Dan kitab halal wal haram ini tuan-tuan ialah perbincangan dalam, kalau kita lihat nanti tuan-tuan, dia membicarakan, maknanya Dr. Yusuf Al-Qardawi membincangkan daripada semua aspek kehidupan ya, yang kita lalui lah, termasuk akidah, syariat, akhlak. 3 inilah yang asas ya. Mana kalau akidah tu ada pecahannya, syariat tu ada pecahannya, akhlak itu ada pecahannya. Tapi 3 asas ini tuan-tuan ya, 3 asas ini, iaitu bab akidah ya, yang kedua berkaitan tentang syariat, yang ketiga berkaitan tentang akhlak dalam kehidupan kita lah. Sebab tuan-tuan, sebagaimana yang kita tahu, halal haram ini tuan-tuan memanglah kehidupan kita yang kita sentiasa lalui setiap hari
ya, untuk memastikan kita mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu tuan-tuan, sebelum saya nak bincang masuk bab yang pertama, saya rasa saya nak bawa tuan-tuan sidang jamaah untuk kita mengenali sedikit tentang Dr. Yusuf Al-Qardawi. Mana kalau kita buka kitab ni tuan-tuan, ada biografi ringkas Fadilah Al-Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Okey tuan-tuan. Kalau sebagaimana yang terdapat dalam kitab ini tuan-tuan, nama sebenar Dr. Yusuf Al-Qardawi ialah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Tuan-tuan Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Agak-agak kalau kita ni tuan-tuan, sampai mana yang kita boleh sebut tuan-tuan? Kalau saya Zainal Abidin bin Muhammad Yusuf, Yusuf bin Adam, Adam bin Ludin. Itu yang saya tahu. Atuk saya Ludin. Oyang saya apa tadi? Adam. Saya ingat, tapi dulu masa saya kecil-kecil, saya ingat apa? Adam tu Nabi Adam. Saya ingat masa saya kecil lah. Muhammad Yusuf, bapak saya, arwah bapak saya Muhammad Yusuf bin Ludin. Ludin tu atuk saya. Ludin bin Adam. Mana masa saya kecil dulu, saya ingat Adam ni Nabi Adam alaihissalam. Ingat dia punya hierarki lah. Macam tu rupanya Adam ni ada lagi. Oyang saya, lepas tu ada lagi tuan-tuan. Kebetulan namanya Adam. Maknanya kita tuan-tuan mungkin ada yang tahu, tuan-tuan mungkin ada yang lebih, mungkin sampai keturunan dia, ramai yang dia boleh ingatkan. Tapi setakat ni saya tuan-tuan, atuk dengan oyang saya, itu je yang saya boleh ingat tuan-tuan. Okey, dilahirkan pada tahun 1926 Masihi di sebuah perkampungan yang terpencil berhampiran Madinah Al-Mahalah. Di mana ni tuan-tuan? Di Mesir. Maknanya nak sebut Dr. Yusuf Al-Qardawi ni asalnya orang apa? Orang Mesir. Orang Mesir. Ataupun dalam, kalau kita sebut Egypt lah, Republik Arab Mesir. Berhampiran dengan mana? Jaraknya 21 km daripada Tanta ataupun Tonto. Kalau disebut sini Tanta lah, tapi kami tuan-tuan, bila kalau di sana kita sebut Tonto, lajar dia lah, sebutannya Tonto. Kalau daripada Kahirah tuan-tuan ke Tonto lebih kurang apa saja nak bagi kalau kita lah daripada sini tuan-tuan, perjalanan ke Tonto lebih kurang 3 jam 4 jam lah. Tuan-tuan dia ke Tonto. Tonto ni tuan-tuan dia tempat dia perkampungan lah. Dia muhafazah, maknanya negeri. Tu kalau mana kalau anak-anak tuan-tuan ataupun cucu tuan-tuan yang belajar kat Mesir, kalau dulu tuan-tuan kebanyakan di Kahirah aja. Lepas tu lama-lama tuan-tuan, dalam tahun 90-an tu dia dah banyak cawangan-cawangan ataupun kita sebut muhafazah lah. Ada muhafazah Tonto, ada muhafazah Dan Manhur, ada muhafazah di di Mansurah, dan yang tempat perempuan Banat di Iskandariah. Itu yang baru-baru. Lepas tu tambah lagi ada Zakzik, ada di di Dumyat, ada di Shibil Ilkom. Saya ada kebanyakan tuan-tuan saya dah sampai tu. Ke tempat-tempat tu lah saya dah sampai lah. Dumyat, Shibil Ilkom, Zakzik. Kebetulan dulu masa saya belajar, lepas tu dilantik pula menjadi esko di Badan Kebajikan Anak Selangor Mesir Berkesam, di bawah pemeram. So kami esko-esko ni tuan-tuan dilantik jadi esko, kami kena ada jumpa dengan pelajar-pelajar Selangor di muhafazah-muhafazah.
Tu yang saya pergi tuan-tuan. Tu tahu Tontor di mana, Damanhur di mana, yang paling jauh Iskandaria lah. Tapi Iskandaria ni dia seronok sebab apa tuan? Di pantai. Dia kawasan pantai. Tuan-tuan ya. Cantik itu. Tapi dia di Iskandaria ni ataupun disebut Alex adalah tempat pelajar-pelajar perempuan saja. Dia tak ada pelajar lelaki. Tapi ramai juga pelajar lelaki kat sana. Sebab apa? Sebab ramai yang berkahwin duduk sana. Dia belajar di Kahira. Tapi sebab dia kahwin isteri dia ataupun zaujah dia belajar kat sana, dia pergi sana waktu sebab sana kuliah tak wajib tuan-tuan. Dia tak wajib. Maknanya ambil kitab, belajar kat sana, lepas tu exam datang. Tu yang kadang-kadang ada yang ramai pelajar-pelajar kita yang lelaki ada kat sana sebab bersama keluarga lah, isteri, anak-anak tuan-tuan. Maka nak sebut Dr. Yusuf Qaradawi ni tuan-tuan asalnya daripada Tontor. Tuan-tuan itu sebab ada kita dengar kan Tontawi, Syekh Al-Arzah Tontawi daripada Tontor. Orang Arab tuan-tuan digunakan di belakangnya macam apa? Contohnya Tontawi. Tontawi ini berasal daripada Tontor. Orang Arab dia akan diletakkan dia punya gelaran ataupun kalau bahasa lain disebut kunyah. Gelaran kunyah. Kunyah ni tuan-tuan, Nabi pun ada kunyah dia. Gelaran dia. Berapa kunyah Rasulullah SAW? Siapa tahu? Berapa gelaran kepada Nabi? Nama kunyah kepada Rasulullah SAW ada berapa? Yang kita tahu apa? Al-Amin kan? Yang kita tahu tu je. Lagi apa? Lagi apa? Al-Amin. Selain daripada Al-Amin. Kita tak banyak tahulah. Tapi kalau ikutkan tuan-tuan, kunyah ataupun gelaran kepada Rasulullah SAW ini tuan-tuan, kalau ikut senarannya ada 200 kunyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan 200. Kalau tuan-tuan nak tengok nama kunyah tu, tuan-tuan boleh cari, ataupun kalau kita masuk ke makam Rasulullah SAW, ke dalam Masjid Nabawi tu, daripada Babu Salam tu, kita nak ke menghala menuju ke makam Rasulullah SAW, sampai di depan makam Rasulullah SAW, berdepan dengan makam Nabi, rumah siapa tuan-tuan? Rumah Sayyidatina Hafsah binti Umar. Sebelah kanan kita akan nampak tingkap yang terbuka kan. Kita akan nampak tingkap yang terbuka. Itu rumah Sayyidatina Hafsah. Memang daripada dulu sampai sekarang tentang tingkap itu terbuka. Memang Sayyidatina Hafsah sebut dengan syarat, sebab kalau ikut asal rumah Sayyidatina Hafsah dekat dengan Rasulullah SAW. Tapi masa itu ada pembesaran yang berlaku pada Masjid Nabawi pada ketika itu, maka dipindahkan. Rumah Sayyidatina Hafsah dipindahkan berhadapan, maka Sayyidatina Hafsah terima dan ada syarat. Syaratnya tingkap ini jangan ditutup. Sampai sekarang ni tuan-tuan tak ditutup. Kalau kita melintasi makam Rasulullah SAW tu, sebelah kanan kita tengok rumah Sayyidatina Hafsah binti Umar. Dan sebelah rumah Sayyidatina Hafsah tu di dinding tu, kalau tuan-tuan kanan, semua kita kadang-kadang tak perasan. Sebab kita dah excited tuan-tuan dah terlampau rasa Allah nak jumpa Rasulullah SAW ni. Kita tak perasan dah kanan dah. Tak tengok pun kanan. Tapi kalau macam saya dah kerap sangat kerap pergi tuan-tuan, so saya perasan lah. Sebelah kanan tuan-tuan ada kunyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih kurang ada 200 gelaran kepada Nabi tuan-tuan. Dan Nabi dan kunyah ni saya nak sebut tuan-tuan dia sunnah tau. Kalau boleh tuan-tuan, kita ni ada gelaran lah. Macam Imam Nawawi gelarannya apa? Juru nikah. Tuan-tuan sebagai saya sebutlah tuan-tuan Imam Nawawi ni ialah juru nikah paling muda tu di Kuala Langat dulu. Tuan, paling muda. Waktu dilantik tu tahun berapa? Saya tak ingat, 2008.
Paling muda masa tu. Yang kebanyakan yang masa tu ramai yang otai-otai. Paling muda Imam Nawawi je. Juru nikah lah masa tu. Dia memecahkan rekod di Kuala Langat. Sebelum tu tak ada, daerah-daerah lain pun tuan-tuan dia tak ramai juru nikah muda ni. Lepas tu barulah ada kan. Last kali tuan-tuan pecah rekod di Sabak Bernam. Baru ada. Kalau tidak dulu tak ada tuan-tuan. Semua kebanyakan orang-orang lama lah. Otai-otai sekarang tuan-tuan. Okey. Maka tuan-tuan kalau ikutkan kunyah ni pun sunnah Rasulullah SAW. Untuk kita, untuk isteri, untuk anak-anak, ada kunyahnya. Begitu juga Rasulullah ada kunyah. Begitu juga dengan Dr. Yusuf Qaradawi, dan kebanyakan mereka orang Arab ni tuan-tuan menggunakan tempat mana mereka lahir. Orang kita dia jarang gunakan tuan-tuan tempat kita lahir ni sebagai gelaran. Kebanyakan orang kita ni gunakan apa? Di mana dia belajar. Contoh, contohlah tuan-tuan kalau Zainal Abidin Muhammad Yusuf Al-Azhari contoh, maknanya belajar Al-Azhar. Zainal Abidin bin Muhammad Yusuf Al-Yamani, belajar kat Yaman contoh. Contoh. Tapi jarang orang kita gunakan tempat dia lahir itu sebagai gelaran di hujungnya tu. Tuan-tuan tapi orang Arab dia akan gunakan di mana tempat dia lahir, Al-Makki, contoh mana lahir di Mekah lah, contoh begitu tuan-tuan Maka Yusuf Qaradawi ni tuan-tuan Qaradawi itu sebenarnya adalah nama tempat di mana dia dilahirkan, maknanya di Mesir, maknanya di salah satu perkampungan di Tonto. Seterusnya tuan-tuan disebut dalam biografi ataupun diri Dr. Yusuf Al-Qaradawi ini, beliau bapanya meninggal dunia ketika beliau masih lagi kanak-kanak, berusia sekitar 2 tahun. Tuan-tuan masih lagi, maknanya dia lahir lebih kurang 2 tahun, ayahnya meninggal dunia, dan dia merupakan Dr. Yusuf Qaradawi belajar di peringkat sanawi dan seterusnya. Lepas je sanawi terus menyambung pelajaran ke Universiti Al-Azhar. Tuan-tuan dan sebagaimana tuan-tuan tahu, Universiti Al-Azhar adalah universiti yang paling tertua di dunia. Tuan-tuan nak cerita tertua ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi masuk dia punya nak sebut macam mana tuan-tuan contohlah saya masa belajar kat Mesir tuan-tuan, kuliah syariah. Dia ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Dia ada 4 tingkat je tuan-tuan. 4 tingkat je. Dia syariah satu bangunan, Usuluddin satu bangunan, Lughah satu, bahasa Arab satu bangunan. Dia kat situlah. Di sebelah Masjid Al-Azhar. Tuan-tuan dia kalau ikutkan tuan-tuan, asal Universiti Al-Azhar ialah Jami' Al-Azhar. Masjid tu adalah di universiti asalnya. Tapi lama-lama bila bertambah pelajar, maka dia pindah sebelah. Mana dia asing lah. Masjid Al-Azhar, mana kalau kita di Husin tuan-tuan di Husin tu, Husin ni maknanya tempat lah tuan-tuan Husin ni nama tempat di Al-Azhar tu, di Jami' Al-Azhar, dan sebelah itu Universiti Al-Azhar. Contoh tuan-tuan, masuk je pintu kuliah syariah tuan-tuan dia besar tuan-tuan, panjang besar. Sampai sekarang pintu tak tukar-tukar. Saya baru-baru ni dapat gambar daripada kawan-kawan yang ada yang kat sana tuan-tuan dikirimkan, dikongsi dengan kita. Pintu yang sama. Waktu saya belajar tu tahun 90-an, saya pergi tahun 1998, balik tahun 2000, tuan-tuan. Pintu yang tak berubah pun. Nak kitanya lamanya tuan-tuan. Sebab sebagaimana yang kita tahu, Al-Azhar merupakan universiti yang paling tertua di dunia, dan universiti yang tidak ada kenakan bayaran walaupun 1 sen. Percuma tuan-tuan belajar sana.
Cuma nak buatkan, dia buatkan kad lah. Sekarang kadnya lawa sikit lah tuan-tuan, saya tengok. Lawa lah sikit kadnya. Dulu tuan-tuan kadnya cuma macam kertas manila kad tu, cetak, lepas tu laminate je. Itulah kad metrik. Kalau sini metrik lah. Cantik tuan-tuan metrik kita. Kat sana itu je lah. Itu pun dalam lebih kurang 3 genih. 3 genih ni tuan-tuan, 3 junai ni lebih kurang sekarang ni dah tinggi sikit lah tuan-tuan, mahal sikit lah. Kalau masa saya dulu 3 junai ataupun kita sebut 3 genih, lebih kurang masa tu duit kita dengan tahun 90-an, duit kita masih lagi okey lagi lah tuan-tuan. Lebih kurang RM5 ataupun duit kita RM5 atau RM4 lebih. Lebih kurang macam tu lah dululah. Tuan-tuan itu je lah yang dibayar. Lepas tu lain tak bayar. Tuan-tuan cuma beli kitab, itu beli kitab saja. Tapi nak mengatakan yuran ditetapkan mesti yuran semester, tak ada langsung. Dia tak ada yuran semester. Maknanya nak sebut dia tertua dan dia percuma. Tuan-tuan terus. Okey. Tuan-tuan itu nak cerita sedikit tentang Universiti Al-Azhar. Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahu tuan-tuan. Maka tuan-tuan, Dr. Yusuf Al-Qaradawi pun merupakan penuntut Universiti Al-Azhar, dan di antara gurunya tuan-tuan ramai di sini, cuma saya nak sebut di antaranya Syekh Muhammad Muta'awli Sya'rawi. Syekh Muta'awli Sya'rawi ini tuan-tuan di antara salah seorang Syekh Al-Azhar pun telah meninggal dunia. Dan Syekh Muta'awli Sya'rawi ini tuan-tuan ialah ulama tafsir. Mana kalau di Mesir ni tuan-tuan, kalau Syekh Muta'awli Sya'rawi ini tuan-tuan, maknanya kepakarannya adalah tentang ilmu tafsir. Yang kedua termasuk Syekh Hasan Al-Banna, merupakan guru kepada Yusuf Al-Qaradawi. Syekh Muhammad Al-Ghazali pun merupakan Syekh Al-Azhar. Dan yang ketiga Syekh Said Sabiq. Syekh Said Sabiq ni tuan-tuan ialah penulis kitab Fiqhus Sunnah. Fiqhus Sunnah. Dan Syekh Sabiq ni tuan-tuan, waktu dia meninggal dunia di Mesir, saya sempat, saya berada di Mesir tahun lebih kurang, masa dia meninggal tu tak silap saya tahun 2000 Syekh Sabiq meninggal. Masa tu saya di Mesir tuan-tuan. Dan ramai lagi tuan-tuan, itu di antara yang terkenal lah tuan-tuan. Lebih kurang ada lebih pada 10 orang guru kepada Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Seterusnya tuan-tuan, mana kalau ikutkan dalam biografi ni tuan-tuan, banyak tentang diri dia. Dan di antara kitab yang dikarang ialah Fiqh Az-Zakah, Fatawa Mu'assarah. Untuk mana tuan-tuan? Bila sebut Fatawa Mu'assarah, inilah fatwa yang terkini. Dr. Yusuf Al-Qaradawi lah yang di antara orang yang pertama ataupun ulama yang pertama yang mengenengahkan tentang isu-isu ataupun fatwa-fatwa yang melibatkan fatwa yang terkini, muassarah. Itu sebab tuan-tuan, pada tahun 1998, tahun 1998 di Universiti Al-Azhar, saya sebut tuan-tuan, di Universiti Al-Azhar ada satu tambahan ataupun subjek baru. Sebelum tu tak ada. Dalam mana kalau contoh yang ambil kuliah syariah, saya kuliah syariah Al-Islamiyah. Masa tu tak ada lagi tuan-tuan. Sebelum tu tak ada lagi subjek baru. Maka 1998 tu tuan-tuan, maka Universiti Al-Azhar ambil pendekatan mewujudkan satu buat tambahan kepada mata pelajaran ataupun madah yang kita sebut qadaya mu'assarah. Qadaya mu'assarah. Apa maksud qadaya mu'assarah tuan-tuan? Isu-isu semasa. Dan isu-isu semasa ni tuan-tuan, kalau kita lihat tuan-tuan dalam tentang perbincangan ulama-ulama di seluruh dunia yang banyak mengenengahkan tentang fatwa-fatwa yang terkini adalah di antaranya adalah Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dan khususnya negara kita tuan-tuan pun mengambil pandangan pandangan yang dikemukakan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Contohnya disebut ni Fatawa Al-Mu'assarah ataupun Mu'assirah. Tuan-tuan, seterusnya banyak lagi tuan-tuan Al-Ibnu Al-Qarya wal-Qutab As-Sahwa Al-Islamiyah As-Sabu fil Al-Quran Limaza Al-Islam, dan yang terakhir sekali tuan-tuan Al-Halal wal-Haram fil Islam.
dan banyak lagi tuan-tuan. Contoh Fiqhul Aulawiyat pun daripada Dr. Yusuf Al-Qardawi tuan-tuan. Itu di antaranya tuan-tuan, dan seterusnya kita ambil tuan-tuan sifat Syekh Yusuf Al-Qardawi, tawaduk yang begitu tinggi, berani menegakkan kebenaran. Saya nak sebut tuan-tuan, berani menegakkan kebenaran. Nanti tuan-tuan, apabila kita sama-sama tengok dalam kitab ni, banyak isu-isu yang terkini yang Dr. Yusuf Al-Qardawi ketengahkan dan dia bercakap dan ditegur. Dan salah satu tuan-tuan, kenapa nanti kita akan jumpa tuan-tuan cuma saya nak sebut sedikit tuan-tuan. Di antara kenapa Dr. Yusuf Al-Qardawi menulis kitab Halal wa Haram ni tuan-tuan, di antaranya ialah untuk menegur menegur pemimpin-pemimpin ketika itulah. Di antaranya lah menegur pemimpin-pemimpin negara ketika itu, sama ada di negara Mesir ataupun di negara-negara luar. Itu sebab tuan-tuan kalau ikut asalnya Dr. Soekarno ni asalnya daripada mana tuan-tuan? Mesir. Tetapi sebabkan dia berani menegur, akhirnya dia telah dibuang oleh bukan setakat buang daerah tuan-tuan, dibuang bukan buang negeri ke, dibuang negara. Ni tuan-tuan ni kalau kita baca tentang Dr. Yusuf Al-Qardawi, sebab apa dia berani menegur pimpinan-pimpinan. Sebab di antaranya tuan-tuan, sebab nanti kalau kita baca tuan-tuan, kita akan jumpa teguran-teguran Dr. Yusuf Al-Qardawi dan teguran-teguran berkaitan tentang isu-isu yang ada. Salah satu tuan-tuan salah satu minta maaf saya sebut dengan izin. Di antaranya isu rokok. Tuan-tuan nanti kita akan jumpa isu rokok tuan-tuan. Dalam ni tuan-tuan pun ada membincangkan berkaitan tentang rokok. Tapi Dr. Yusuf Al-Qardawi bukan setakat dia cakap rokok tu haram sebab mudarat, bukan sebab tu je. Itu pun salah satunya. Kalau dah mudaratkan diri kita, maka hukumnya adalah apa? Haramlah. Contoh, pergi hospital cakap dia kena berhenti. Sebab apa? Ni awak punya jantung lah, apalah semua dah masalah. Contoh, mana awak kena berhenti, encik kena berhenti, tuan kena berhenti. Maka ketika itu jadi hukumnya adalah wajib, sebab akan membawa kemudaratan kepada kita. Contoh tuan-tuan, contoh. Maka itu salah satunya. Yang kedua, Dr. Yusuf Al-Qardawi sebut apa? Salah satunya tuan-tuan diharamkan rokok ni sebab apa? Sebab pembaziran yang amat besar. Ni tuan-tuan, pembaziran yang amat besar. Duit yang kita beli itulah. Tuan-tuan membazir itu membawa kepada haramnya kepada mereka yang melibatkan yang terlibat dengan rokok dan sebagainya. Ini baru mula ustaz dah ni pula panas pula tapi inilah yang nak sebut tuan-tuan ini yang kita akan jumpa nanti. Saya hanya sebut je tuan-tuan, di antara perkara yang saya sebut betapa Dr. Yusuf Al-Qardawi ini berani menegakkan perkara-perkara yang dia sanggup dia tegur dan melibatkan isu-isu yang besar dalam bukan setakat dia di satu negara tetapi melibatkan satu dunia. Berlapang dada sanggup untuk berkembali kepada kebenaran tanpa segan silu dan takut, menentang kezaliman, kan saya sebut tadi tuan-tuan dan menegakkan keadilan walaupun di mana sekalipun, menekuni dalam menelah ilmu turas dan semasa, mengumpulkan banyak pendapat untuk masa ummah tu. Sebagaimana saya sebut tadi, Dr. Yusuf Al-Qardawi sebagai rujukan semua negara Islam. Yang seterusnya terpengaruh dengan aliran tajdid. Tuan-tuan, ini ulama-ulama lah tuan-tuan di antaranya ialah Syekh Muhammad Shaltut. Syekh Muhammad Shaltut ni tuan-tuan di antaranya ialah adalah merupakan Syekhul Al-Azhar. Seorang pemirato yang berwibawa, berkarisma dan boleh menarik minat pendengar dengan hujahnya yang mantap. Ni di antara diri Dr. Yusuf Al-Qardawi
Al-Qardawi rahimallahu ta'ala. Dan banyak lagi tuan-tuan. Semua yang terakhir tuan-tuan, sebelum saya nak tutup kuliah pada malam ini sebagai mukaddimah kita, mauqif ataupun prinsip Syekh Yusuf Al-Qardawi, ya, perkataan mauqif memberi maksud prinsip atau pendirian, juga sebagai ketegasan para ulama dalam menegakkan kebenaran. Sebagaimana saya sebut tadi tuan-tuan, ya, Datuk Yusuf Qardawi dia tegas. Banyak, ya, isu-isu yang dia, ya, tetapkan ataupun dia putuskan, ya, kadang-kadang tidak diterima oleh pemerintah ataupun masyarakat umum. Contoh tadi rokok lah. Kalau bagi mereka masyarakat umum yang biasa dia tak akan terima. Tapi itulah yang dia akan sebut contoh tuan-tuan, ya. Okey, sebagaimana yang disebut di sini, ya, mata ar-rijal walam tamud al-mawaqif. Lelaki boleh mati. Ini sebagai satu peribahasa lah tuan-tuan, ya. Lelaki boleh mati, tetapi prinsip mauqif ataupun prinsip tidak akan mati. Kita ni mati tuan-tuan, tapi prinsip kita orang akan tahu, oh dia ni kan, macam Yusuf Qardawi lah, ya, dia telah meninggal dunia, tapi prinsip dia orang ingat. Ketegasan dia dalam isu-isu yang dibawa, terutama melibatkan, ya, isu-isu semasa. Ya, ini di antara yang disebutkan di dalam kitab ni tuan-tuan. Ya, kenapa di antara ditengahkan kami sengaja menyebut sekali lagi berkenaan dengan mauqif atau prinsip dan ketegasan Syekh Yusuf Al-Qardawi berkenaan dengan apa yang berlaku di dunia pada masa kini, khususnya di Timur Tengah. Syekh begitu terkehadapan dalam mengeluarkan sejumlah fatwa yang dianggap begitu berani, seperti isu Libya, Mesir, Tunisia, Yaman, dan yang terakhir isu-isu di Syria, tuan-tuan, ya. Dan kalau kita lihat tuan-tuan, isu-isu Palestin pun Dr. Yusuf Qardawi, ya, lantang dalam memberikan pandangan. Oleh itu tuan-tuan, ini di antara sedikit pengenalan kepada latar belakang ataupun biografi al-alamah Profesor Dr. Yusuf Qardawi, untuk kita kenal sedikit tuan-tuan. Kalau kita nak baca satu banyak tuan-tuan, mana saya ambil poin-poin yang untuk kita tahu saja untuk mengenali, ya, siapakah Dr. Yusuf Al-Qardawi. Dan nanti kita akan jumpa tuan-tuan salah satu matlamat Dr. Yusuf Al-Qardawi ini menulis kitab Halal wal Haram ini apabila pada ketika itu, sewaktu dia menulis itu, pada ketika itu di barat, waktu itu barat dan Eropah cuba untuk memainkan satu isu berkaitan tentang Islam, ya, tentang Islam pada ketika itu. Maka disebabkan itu Dr. Yusuf Qardawi menulis buku ni tuan-tuan, dan dia cuba untuk sebagai untuk menangkis pandangan-pandangan orang barat Eropah pada ketika itu tentang Islam. Apa dia? InsyaAllah kita sama-sama akan sama-sama kita teliti dan kita bincangkan insyaAllah tuan-tuan pada kuliah yang akan datang. Wallahu alam tuan-tuan, sekadar tu sebagai mukaddimah, ya, permulaan kepada kitab Al-Haram fil Islam. Dan insyaAllah kita berdoa kepada Allah supaya Allah beri kekuatan kepada kita untuk sama-sama membincangkan, ya. Saya tak ada, bukanlah alim tuan-tuan, tapi insyaAllah sedikit, ya, untuk kita berkongsi ilmu, ya, apa yang telah ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi rahimallahu ta'ala, yang telah diterjemahkan oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna jam'ana haza jam'an mubarakan marhumah, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala
وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يسر ولا تعسر في أمور الدنيا والآخرة اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله أعلم